Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak sedang melaksanakan rancangan untuk menyelesaikan masalah kekurangan perumahan mampu milik. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, usaha itu bagi memastikan rakyat negeri ini, terutama golongan berpendapatan rendah, dapat memiliki kediaman sendiri. So in theory, every household in Sarawak should have a house. But yet, all this mismatch. So it's time for us to think, what are we going to do? You know, and all these we have to think, because all these are very important. Housing is basic needs of us. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Makmal Perumahan Mampu Milik Strategik di Kuching pada Selasa. Makmal Anjuran Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC Sarawak pada 16 hingga 17 Januari itu bertujuan mengadakan sesi sumbang saran bagi membantu golongan berpendapatan rendah dan masyarakat lain mempunyai rumah sendiri. Datuk Seri Profesor Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak juga mencadangkan agar kawasan perumahan lama diperbaharui bagi menarik minat ramai orang menetap di kawasan tersebut. What are we going to do with all these resources? You know, then you go to new area where it's so far away, right? Then you have to build school again, and to build clinic again. But I don't think you can get Spring to go lah. You know, we might be able to do a wet market for you lah. But Spring will not go lah. You know, so this made me think, right? How are we going to rejuvenate all this? Tambahnya lagi, cadangan untuk memperbaharui kawasan perumahan lama sedang dijalankan, namun ia memerlukan masa untuk dilaksanakan sepenuhnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Profesor Dr. Sim berkata media arus perdana perlu terus memainkan peranan penting dalam pembangunan Sarawak secara menyeluruh. Katanya pengamal media bukan sahaja bertanggungjawab menyebarkan fakta terkini dan sahih, bahkan mereka juga mampu menyumbang kepada pembentukan akhlak dengan mengetengahkan nilai-nilai positif. Menurut beliau, pengamal media juga harus bertindak lebih agresif dalam memerangi berita palsu dan juga sentimen negatif terutamanya di media sosial. Berucap pada majlis sama bersama media. Moving ahead, all of you are part of nation building for Sarawak. You know, because come 2030, there's no question about Sarawak prosperity. So, as Sarawak going there, so we need the mainstream media to continue to play a very active role on nation building. Nation building. All of you, if you love Sarawak, you must continue to play the role of nation building. Because the nation building, right, is not about a single person can do. Berucap pada majlis bersama media di Kuching pada Selasa, beliau menegaskan peranan media juga penting dalam meningkatkan pemahaman kepada rakyat berkenaan hala tuju Sarawak untuk mencapai kemakmuran menjelang tahun 2030. Jelasnya, selain peningkatan ekonomi, nilai keterangkuman juga perlu ditekankan bagi membentuk masyarakat inklusif yang berakhlak tinggi. So, again, these are values. You know, the values. And that's why, as part of the thing is, the mainstream media always has a very aggressive way fighting and spreading, and those that will share the wrong value with us, fight the back on. You know, because otherwise, right, we're so rich, we're so divided. Right, and we're so polarized. That's why we need to bring everybody together. And all of you have the credibility and the professionalism, have the skills to really fight and save Sarawak. You know, maintain our values. Kira-kira 150 pengamal media dari pelbagai agensi hadir dalam program tersebut bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan menjelang sambutan Tahun Baru Cina 2023. Selain beramah mesra, beliau turut menyampaikan sumbangan ampau kepada wakil media yang hadir.
Beralih dengan paparan di Miri, Petroleum Sarawak Berhad Petros Syarikat Minyak dan Gas milik Kerajaan Sarawak akan dipertanggungjawabkan menjadi pemegang lesen bagi setiap aktiviti simpanan karbon di negeri ini. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni memberitahu Petros akan menjadi pengurus sumber untuk aktiviti itu kerana seluruh tanah yang terletaknya telaga minyak di wilayah ini merupakan hak milik Sarawak seperti termaktub dalam Undang-Undang Tanah yang telah dipindah semasa persidangan Dewan Undangan Negeri tahun lepas. Menurutnya, Sarawak mempunyai lebih 1,600 telaga minyak dengan sumbernya telah habis diterokai dan jumlah tersebut dikira dapat menampung simpanan sebanyak 9 bilion tan karbon yang boleh dijadikan sumber pendapatan. Beliau mengambil contoh negara Singapura yang perlu menyimpan sejumlah 50 juta tan karbon setahun tetapi hanya mampu menyimpan sebanyak 5 juta tan karbon setahun di medan minyak yang sedia ada di situ. Market price kita tahu because carbon can be traded, but the pihak yang menyimpan karbon, contohnya Singapore emit about 50 million tons of carbon a year. Now they can only store 5 million tons a year in there. Ni ada juga sikit-sikit lah. So 45 million tons still in the air. That is per year. Just imagine how many years dah. So in the end, Singapore have to do something. They will be storing their carbon in our depleted wells. Beliau berkata demikian dalam program Transformasi Kontraktor Minyak dan Gas Sarawak PKTA Sesi 1 di Miri pada Selasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut itu menambah Sarawak merupakan lokasi stabil untuk aktiviti simpanan karbon kerana telaga minyak di sini terletak di luar lingkaran api Pasifik. Sementara itu, katanya Petros sebagai pemegang lesen boleh mengadakan usaha sama JV dengan syarikat-syarikat lain untuk menyewakan telaga minyak bagi simpanan karbon. Ujarnya ini akan membantu Sarawak menjana pendapatan menerusi sewaan setiap telaga minyak. Manakala di Julau, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Azman Ahmad Sapri telah melakukan lawatan rasmi ke Balai Polis Pakan Ibu Pejabat Daerah IPD Julau pada Selasa. Lawatan tersebut bertujuan melihat sendiri kedudukan dan kesiapsiagaan Balai Polis Pakan yang baru beroperasi di bangunan kedai Lot 226 Blok 19 Pedanum Land District Pekan Pakan. Balai Polis Pakan ini telah bermula beroperasi pada 1 Januari 2023 dengan kekuatan kaki tangan seorang sarjan sebagai pemangku ketua polis balai bersama dengan 10 anggota di bawahnya. Dalam lawatan sama, Dato' Azman mengucapkan tahniah kepada seluruh warga Balai Polis Pakan dan menekankan pentingnya untuk sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik kepada seluruh penduduk di kawasan pentadbiran Balai Polis Pakan. Ujarnya balai baru ini akan memudahkan urusan orang awam dengan pihak polis di Pakan. Selanjutnya, mengenai Pejabat Kesihatan Bahagian Sarike sedang menjalankan program penguatkuasaan kesihatan awam selama 3 hari bermula 17 hingga 19 Januari 2023. Program diketuai oleh Pegawai Kesihatan Bahagian Sarike Dr. Emmanuel Joseph Fong Tsung. Itu dimulakan dengan operasi premis bersih pada Selasa, operasi perayaan Tahun Baru Cina pada Rabu dan operasi gempur Aedes pada Khamis. 3 premis makanan di sekitar bandar Sarike telah diperiksa pada Selasa iaitu Asia Cafe, Siang Siang Cafe dan Mali Cafe. Menurut Dr. Edmund, pelaksanaan operasi pengeluaran notis di bawah Seksyen 32B Akta Makanan 1983 akan diberi penekanan terutamanya bagi kesalahan di bawah Peraturan 11/1B Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Operasi sebegini katanya adalah program sepanjang tahun untuk membantu mengukuhkan dan menyeragamkan aktiviti penguatkuasaan kebersihan makanan di premis makanan termasuk yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan selain dapat menjamin keselamatan makanan kepada pengguna. Dalam pada itu, seramai 20 orang pegawai penguatkuasa yang dibahagikan kepada 4 kumpulan telah ditugaskan sepanjang program serta operasi dijalankan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.